Kementerian Industri Utama. Terima kasih Tan Sri Speaker. Salam sejahtera dan salam sayangi sawitku. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada 5 orang ahli-ahli yang berhormat Senator yang telah mengemukakan isu dan pandangan berkaitan dengan bidang kuasa Kementerian Industri Utama MPI dalam sesi perbahasan Lidah Diraja di Dewan Yang Mulia ini. Untuk penggulungan, saya akan memberikan maklum balas dan penjelasan terhadap perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat Senator melalui 4 urutan topik seperti berikut. 1. Penetapan harga lantai bagi komoditi sawit dan getah. 2. Mekanisme tuntutan insentif pengeluaran getah IPG. 3. Menangani persaingan negara-negara pengeluar sawit. Dan 4. Langkah-langkah dan perkembangan menangani kempen anti minyak sawit oleh Kesatuan Eropah EU. Dan yang dipertua, isu pertama yang akan diperjelaskan adalah berhubung pertanyaan yang berhormat Senator Laksamana Pertama Haji Muhammad Imran Abdul Hamid mengenai cadangan mengenakan harga lantai bagi komoditi sawit tidak kurang daripada RM420 per tan dan harga getah pada harga lantai RM4 sekilogram. Dan saya dipertua, Kementerian menyambut baik dengan cadangan yang telah dikemukakan oleh ahli yang berhormat Senator. Sememangnya kita mempunyai cadangan untuk mewujudkan dana penstabilan harga bagi meringankan bebanan pekebun kecil sawit apabila harga buah tangan segar jatuh. Buat masa ini, Kementerian tengah mengkaji cadangan ini sehabis baik dengan mengambil kira pelbagai faktor termasuk harga yang bersesuaian, kos yang terlibat serta kemampuan kewangan kerajaan untuk membiayai skim berkenaan. Bagi komoditi getah, kerajaan belum bercadang untuk menetapkan harga lantai bagi getah sekerat. Pelaksanaan harga lantai akan memberikan impak kewangan yang sangat besar kepada kerajaan disebabkan beberapa faktor berikut. Iaitu 1. Memerlukan peruntukan kewangan yang tinggi sekiranya harga getah asli dunia mengalami trend penurunan yang mendadak. Yang kedua, membuka ruang kepada aktiviti spekulasi harga oleh peraih getah dengan menekan harga ke paras rendah dan mengharapkan kerajaan akan menampung perbezaan di antara harga pasaran dan harga lantai. Dan ketiga, membuka ruang kepada aktiviti penyeludupan getah dari luar negara, terutamanya dari negara jiran, memandangkan harga tempatan adalah lebih tinggi berbanding dengan harga antarabangsa. Jadi bagi isu kedua adalah berkenaan mekanisme tuntutan insentif pengeluaran getah IPG. Saya nak jawab berhubung dengan pertanyaan yang berhormat Senator Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin mengenai langkah-langkah mengatasi masalah kerana birokrasi dalam urusan tuntutan insentif pengeluaran getah IPG. Dan yang dipertua, kerajaan amat prihatin dengan kekangan yang dihadapi oleh pekebun kecil getah yang tinggal di kawasan luar bandar untuk menuntut insentif pengeluaran getah IPG. Sehubungan itu, bagi memudahkan pekebun-pekebun kecil menuntut IPG, saya telah mengarahkan Lembaga Getah Malaysia untuk melaksanakan tindakan berikut. Nombor 1, menjalinkan kerjasama dengan pelesen atau peraih getah dan ketua kampung untuk mengumpul dan menghantar borang tuntutan IPG pekebun kecil getah ke pejabat Lembaga Getah Malaysia yang berhampiran. Yang kedua, menghantar pegawai-pegawai Lembaga Getah Malaysia untuk mengambil sendiri borang-borang tuntutan yang dikumpulkan di lokasi-lokasi tumpuan seperti Balai Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK, masjid dan surau. Dan ketiga, menggalakkan pekebun kecil getah menghantar terus borang ke pejabat LGM jika kediaman mereka berhampiran dengan pejabat. Di samping itu, bagi meningkatkan jumlah tuntutan IPG, Kementerian melaksanakan langkah-langkah seperti berikut.
iaitu satu, mengadakan program hebahan dan jelajah melalui kerjasama pemimpin masyarakat setempat dan pihak berkuasa tempatan. Kedua, menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Pentadbiran Negara dan lembaga hasil dalam negeri masing-masing bagi melaksanakan pembersihan data Permit Authority Transaksi Getah ataupun PATG dan melengkapkan maklumat akaun bank berkebun kecil. Yang ketiga, menyediakan aplikasi semakan status permohonan IPG iaitu e-Bantuan. Dan empat, menyediakan khidmat notifikasi SMS kepada pekebun kecil ke atas status permohonan. Dan kelima, memaklumkan status tuntutan IPG kepada pekebun kecil melalui data POS. Dan keenam, membekalkan peralatan komputer, pencetak serta jalur lebar kepada Lembaga Industri Getah Sabah LIGS dan Jabatan Pertanian Sarawak JPS. Selain itu, pihak Rista juga telah bersetuju untuk membuka kaunter khas dalam kadar segera bagi membantu pekebun kecil menerima borang IPG. Kerjasama dengan pihak Rista ini adalah untuk memudahkan proses tuntutan IPG oleh pekebun kecil sekaligus memastikan mereka dapat menikmati insentif yang diberikan. Dan saya ada bertua, berkenaan dengan persaingan negara-negara pengeluar komoditi sawit. Yang Muhammad Menteri. Ya, sila. Yang Muhammad Menteri, terima kasih kerana sudi menerima cadangan untuk mengadakan harga lantai untuk kelapa sawit RM420 satu tan. Tapi saya kurang selesa mendengar jawapan mengenai harga lantai getah. Oleh kerana penoreh-penoreh getah masih menuntut supaya diadakan harga lantai sekurang-kurangnya RM4.20. Andaian mengatakan bila kita adakan harga lantai berlaku penyeludupan getah itu merupakan andaian. Mengapa kita tidak cuba? Ya. Dan saya lihat permohonan peruntukan kementerian ini terlalu kecil untuk tahun hadapan. 506 juta aja. Macam mana nak tolong rakyat? Maka sebab itu saya cadangkan supaya kalau buat permohonan tambahan peruntukan, saya sokong. InsyaAllah Dewan Negara boleh sokong kementerian demi membantu penoreh-penoreh getah di luar bandar sana. Boleh, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Kementerian saya belum terima cadangan RM420 per tan bagi sebagai harga lantai bagi sawit. Tetapi kita memang bersimpati pada pekebun kecil sawit kerana sekarang harga sawit memang rendah dan tengah lihat macam mana kita boleh membantu mereka. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, salah satu cara ialah kita sekarang mengkaji macam mana kita boleh mengurangkan yang pekebun kecil sawit kita ni dieksploitasi kadang-kadang oleh kilang sawit, kadang-kadang oleh orang tengah yang mengumpul minyak mereka. Dan kita dah mula tahun ini mulakan satu trial run atas koperasi, di mana kita yang sebab utama yang pekebun kecil ini bergantung sangat kepada orang tengah ialah bila mereka beri mereka minyak sawit, orang tengah itu akan bayar cash dengan serta-merta. Jadi sekarang kita nak cuba dengan menggunakan 10 koperasi yang terpilih yang mana kita bagi mereka rolling fund. Jadi mereka mainkan peranan bayar kepada pekebun kecil dengan harga yang lumayan, yang tepat, yang bagus dan dengan cash bila dapat itu minyak sawit. Jadi ini kita nak lihat sama ada cara ni kita boleh sama ini berjaya ataupun tidak. Kalau yang trial run ini berjaya, kita akan memperluaskan lagi ke lebih banyak koperasi untuk lihat macam mana kita boleh memberi harga yang lebih adil dan kepada para pekebun kecil sawit. Berkenaan dengan harga lantai 4 kilogram, RM4 1 kilogram harga lantai bagi getah, susahlah Yang Berhormat Senator. Ini harga yang terlalu tinggi sekarang, yang mana jauh lebih tinggi daripada harga yang kita ada pada sekarang.
Hari ini ya, untuk maklumat yang berhormat Senator, hari ini kad lam adalah RM2.35 pada hari ini. Jadi IPG kita ni adalah kita letak pada RM RM2.50. Jadi yang berhormat nak minta RM4 itu jauh lebih tinggi daripada harga hari ini, harga semasa. Jadi memang kita tidak mampulah untuk bayar dengan harga seperti ini. Dan selain itu nanti saya lihat selain itu bagi untuk maklumat yang berhormat, yang sebenarnya kerajaan memang prihatin terhadap yang kesusahan bagi pada pekebun kecil sawit kita, dan sekarang harga sawit rendah. Memang kerajaan ingin memberi bantuan kepada mereka, dan pada 2 hari yang lepas Kementerian Kewangan dah keluarkan satu cara bantuan pinjaman mudah penanaman semula dengan peruntukan RM500 juta untuk penanaman, tapi ini bentuk pinjaman dengan kadar bunga 2% saja. Jadi kita juga Kementerian Kewangan juga keluarkan pinjaman mudah bagi input dan bahan penanaman sawit bagi pengusaha dengan pengusaha sawit, juga dengan faedah 2% 1 tahun bagi mereka untuk pinjam untuk menggunakan benih yang disarkan dan sebagainya. Jadi kita akan uruskan yang kemudahan diberikan oleh Kementerian Kewangan, yang pihak MPOB dan kementerian saya akan meneliti semua kemudahan ini dan lihat macam mana kita boleh membantu pihak pekebun kecil kita. Dan Yang di-Pertua, saya ingin jawab isu tentang pertanyaan yang berhormat Senator Dr. Yaakob Sapari berkaitan tindakan kementerian dalam menangani persaingan dari negara-negara pengeluar komoditi sawit. Permintaan terhadap minyak sawit adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti permintaan dan penawaran, persaingan dengan minyak sayuran lain, harga dan kesediaan minyak sayuran tempatan. Kesemua faktor ini akan menentukan momentum jumlah ekspor minyak sawit Malaysia ke pasaran negara-negara pengimport. Menyedari hakikat industri sawit Malaysia kini berdepan dengan persaingan yang tinggi dari negara-negara pengeluar lain, pihak kementerian sentiasa berusaha menanganinya dengan langkah-langkah seperti berikut. Nombor 1, memperluaskan pasaran baharu di beberapa negara rantau Afrika yang berpotensi tinggi. Pada tahun 2018, jumlah ekspor keseluruhan produk sawit Malaysia ke rantau Afrika adalah berjumlah 3.23 juta tan yang bersamaan dengan hampir RM9 bilion. Di samping itu, kerajaan juga sedang berusaha untuk meneroka akses pasaran yang lebih luas di negara China dan India. Yang kedua, kita melaksanakan pensijiran minyak sawit mampan Malaysia MXPO sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan akses pasaran yang lebih luas serta diterima secara global. Yang ketiga, menjalankan aktiviti promosi dan pengembangan pasaran di dalam dan di luar negara melalui penyertaan dalam pameran, ekspor perdagangan dan misi teknikal bagi mempromosi dan meningkatkan tahap kesedaran tentang kebaikan produk sawit keluaran Malaysia. Pada tahun ini, kementerian mengadakan beberapa misi antaranya ke negara China, India, Eropah, Amerika Syarikat dan negara-negara Afrika dalam usaha untuk mengukuhkan dan mencari pasaran baharu minyak sawit. Kementerian juga akan terus menjalinkan kerjasama dengan pihak berkepentingan dan pemain industri minyak sayuran dan lelemak di negara pengimport dalam usaha untuk meningkatkan penggunaan minyak sawit dan seterusnya ekspor minyak sawit. Yang keempat, meningkatkan akses pasaran melalui ini sekejap bagi saya habiskan ni. Meningkatkan akses pasaran melalui perundingan perjanjian perdagangan bebas FTA 2 hala dan perundingan pelbagai hala atau serantau. Antara rundingan FTA yang masih di peringkat rundingan adalah Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, Malaysia EFTA Economic Partnership Agreement MIPA dan Malaysia Iran Preferential Trade Agreement.
Dan yang kelima, mempergiatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D serta memberi nilai tambah kepada produk hiliran sawit bagi memastikan sektor sawit terus berdaya saing di pasaran minyak sayuran dan lemak antarabangsa. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya pertama sekali nak ucap terima kasih dapat beg merah dan minyak merah. Yang Berhormat pula, Yang Berhormat Senator Allen kata muka merah, hari ini baju pun merah. Merah semualah. Kami pun dapat minyak merah dalam beg merah. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, saya difahamkan kalau boleh kita cadangkan supaya kita tanam sawit ini, nak mengelak daripada kita duk kena hentam. Sebab bila kita potong pokok kita ni boleh menyimpan air. Bila kita potong pokok, kita tanam sawit, dia tidak membantu. Jadi boleh tak kalau kita selang-selikan sawit, pokok, tanaman buah-buahan ataupun sebagainya, kita selang-selikan. Jadi ini boleh menampakkan bahawa ada perubahan sedikit dari segi kita punya tanaman sawit ini, supaya kalau jatuh harga sawit ada pokok-pokok lain yang boleh membantu peneroka-peneroka ini. Jadi kita tak adalah masalah sangat kalau harga sawit jatuh, pokok buah-buahan yang ditanam itu boleh membantu pada waktu ketika harga sawit jatuh. Dan lagi satu, kalau boleh kita keluarkan produk-produk lain. Misalnya saya difahamkan ada satu hamba Allah yang berjumpa dengan saya, dia memberitahu bahawa ada seorang profesor ni telah pun membuat minyak pelincir yang sintetik, bukan semi sintetik, sintetik, lebih baik daripada mobil one umpamanya. Lebih baik dan lebih murah. Orang yang macam ni kita cuba, saya pernah maklumkan kepada Yang Berhormat, dan terima kasih Yang Berhormat. Di antara menteri-menteri yang saya terima call card ni, Yang Berhormat lah menteri yang pertama yang lengkap dengan nombor handphone dan email. Cuma saya berharap kalau saya WhatsApp kan jawablah, ataupun saya email jawab, jangan bagi nombor, bagi email lepas tu tak jawab. Saya nak membantu kerajaan supaya kita memperkenalkan produk lain agar kita dapat pasarkan sawit ini dengan bentuk yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Kerana atas permintaan Yang Berhormat Datuk Seri Senator ni, saya beri minyak sawit merah kepada semua, dan kita ada booth, dan bagi semua ahli berhormat cuba santan sawit, santan sawit yang cendol yang kita dah bagi tadi. Sebenarnya memang sedap Yang Berhormat. sedap kan? Sebenarnya lebih sedap daripada santan kelapa. Tapi malangnya ramai orang tidak tahu. Jadi saya juga menyeru Yang Berhormat Tan Sri, balik rumah masak kari guna santan, santan apa tu? Sawit. Guna santan sawit. Okey, untuk maklumat Yang Berhormat Senator, pihak kementerian melalui Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB telah menjalankan pelbagai kajian persesuaian dan daya maju integrasi tanaman dengan sawit. Pekebun kecil sawit amat digalakkan untuk melaksanakan projek-projek integrasi tanaman yang sesuai ketika sawit kurang daripada 3 tahun. Pelbagai jenis tanaman jangka pendek adalah sesuai untuk diintegrasikan di antara baris-baris sawit selepas program penanaman semula atau penanaman baru sawit dilaksanakan. Tanaman seperti pisang berangan, pisang tanduk, kacang tanah, nanas, tebu kuning, keledek, padi huma, tempikai, jagung manis, petik, sayur-sayuran dan lain-lain tanaman singkat adalah sesuai ditanam di ruang-ruang yang kosong antara barisan sawit muda. Strategi memaksimumkan penggunaan tanah ini juga dapat menjana pendapatan awal yang lumayan bagi pekebun kecil
jika dilaksanakan secara sistematik. Jadi saya memang setuju pandangan daripada Yang Berhormat Senator dengan kita kata ini intercropping. Ini saya rasa ini memang cara yang mana kita boleh membantu pekebun kecil sawit, khususnya waktu sekarang bila harga sawit rendah. Dan saya yang dipertua, Yang Berhormat Senator Puan Raj Muni Sabu dan Yang Berhormat Senator Datuk Haji Muhammad Suhaimi Abdullah telah membangkitkan pertanyaan berkaitan langkah-langkah dan perkembangan dalam menangani kempen anti minyak sawit oleh pihak Kesatuan Eropah. Pada masa ini, satu pasukan khas telah ditubuhkan sejak Januari 2018 yang dikenali sebagai Palm Oil War Room. Pasukan ini dianggotai oleh pegawai-pegawai pakar, terutamanya dari sudut teknikal dan sains daripada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Air Tanah dan Sumber Asli, Kementerian Tenaga Sains, Teknologi dan Perubahan Iklim dan bahagian penyelidikan di Jabatan Perdana Menteri serta Kementerian Industri Utama dan agensi di bawahnya iaitu Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC dan Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia MPOCC. Malaysia juga melaksanakan rangkaian kerjasama melalui Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit atau kita kata Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC) yang turut dianggotai oleh Indonesia dan Colombia dan Malaysia untuk merangka usaha-usaha dan aktiviti-aktiviti bagi menangkis sebarang usaha untuk menyekat ekspor minyak sawit dan produk-produk sawit. Melalui CPOC, antara perkara yang dipersetujui ialah termasuk mempertimbangkan bantahan terhadap diskriminasi minyak sawit oleh EU melalui platform World Trade Organization (WTO) dan seterusnya menyokong antara satu sama lain bagi sebarang usul berkenaan isu sawit yang dikemukakan oleh negara pengeluar minyak sawit. Selain itu, Malaysia juga akan bekerjasama dengan penyokong industri sawit negara di Kesatuan Eropah iaitu Friends of Palm Oil yang terdiri daripada Indonesia, Thailand, Peru, Colombia, Honduras, Costa Rica, Ecuador dan Guatemala serta European Palm Oil Alliance (EPOA) yang bertindak dalam membantu mempromosikan dan menangkis aktiviti kempen anti minyak sawit di Eropah. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator juga, pada 14 November 2018, EU telah mengemukakan resolusi yang mengaitkan penyahutanan dan rantaian bekalan komoditi pertanian kepada United Nations Environment Assembly (UNEA). Secara dasarnya, Malaysia membantah dan menolak resolusi tersebut yang mendiskriminasi tanaman komoditi, terutamanya yang ditanam di negara tropika. Kementerian berpandangan bahawa resolusi ini merupakan usaha berterusan EU untuk mengaitkan tanaman kelapa sawit dengan imej yang negatif dan sebagai punca penyahutanan. Dalam hal ini, Kementerian telah menyediakan maklumat lengkap dan mendapatkan kerjasama daripada MESTEC, iaitu Kementerian Tenaga Sains, Teknologi dan Perubahan Iklim untuk menyuarakan pendirian Malaysia dan bantahan ke atas resolusi tersebut semasa 4th UN Environment Assembly (UNEA 4) di Nairobi, Kenya bersama-sama dengan negara Indonesia dan Brazil. Susulan daripada bantahan dan perdebatan mengenai resolusi tersebut, delegasi EU kemudiannya menarik balik cadangan resolusi tersebut pada 13 Mac 2019. Selain itu, Kementerian sedang bekerjasama dengan MITI dalam kajian untuk mengambil tindakan balas (retaliation), memandangkan industri sawit adalah tonggak ekonomi negara dan juga pendapatan penting untuk para pekebun kecil sawit. Walau bagaimanapun, pelbagai aspek perlu dipertimbang memandangkan Kesatuan Eropah merupakan rakan dagang yang penting untuk Malaysia. Implikasi juga perlu dikaji dalam hubungan dua hala yang terjalin erat serta lain-lain aspek yang melibatkan faedah bersama dalam jangka panjang.
Di samping itu, kajian keseluruhan termasuk dari segi perundangan, teknikal dan saintifik juga sedang dipertimbangkan sebelum tindak balas diambil. Kementerian juga sedang membuat kajian untuk mengambil tindakan melalui Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO, iaitu dispute settlement. Walau bagaimanapun, proses ini akan dimulakan sekiranya Delegated Act yang diluluskan oleh pihak EU oleh pihak Parlimen Eropah. Kementerian akan bekerjasama dengan MITI dan kementerian-kementerian lain yang berkenaan dalam menangani isu tersebut di WTO. Yang Dipertua, dengan jawapan saya yang terakhir ini, sekiranya saya kira semua isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat senator dalam perbahasan Tita Diraja pada mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-14 Dewan Negara ini menyentuh bidang kuasa Kementerian Industri Utama telah saya jawab. Ada lagi? Ya, silakan. Mohon mencelah Yang Berhormat Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya faham bahawa kita mempunyai satu persefahaman dengan negara-negara Eropah, jadi kita tidak mahu mengambil tindakan yang bukan-bukan. Tapi kalau kita melihat bagaimana berita-berita di Perancis sendiri yang menyatakan kita menebang pokok, rape the monkeys dan sebagainya, orang hutan dan sebagainya, accusation dengan izin amatlah berat. Saya berkata dalam perbahasan saya, tak bolehkah kerajaan kita ataupun Yang Berhormat sendiri memaklumkan kepada Kabinet supaya negara-negara yang terlalu garang seperti Perancis ini, kita himpunkan syarikat-syarikat mereka. Sekarang ini mereka ada lebih 120 syarikat Perancis di Malaysia yang aktif. Dan baru-baru ini pula kita dengar nak beli kapal terbang pula, kapal perang Rafale daripada Perancis semasa dilema. Dan mereka ini masuk tender di negara-negara kita dengan berleluasa. Di sana mereka hentam kita, di sini mereka mengambil. Dan kita melayan. Cadangan saya supaya mereka ini diajar sikit. Buat pemutihan. Syarikat-syarikat yang datang daripada Perancis ini ditolak ke tepi dulu. Kita tolak ke tepi. Jangan bagi mereka participate langsung dalam urusan tender-tender di negara kita. Dan kalau kita melihat juga Yang Berhormat Menteri, mereka bukan attack Malaysia saja, mereka attack ASEAN. Negara-negara lain, apa salahnya kalau kita berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN, boycott. Dan kita melihat semasa Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang pertama dulu, Buy British Last. Efektif. Saya ingat saya menjadi student di sana. Ramai pelajar-pelajar kita yang tak dihantar ke sana. Dan ramai universiti-universiti mereka yang mengeluh. Dan waktu itulah linkages dimulakan dengan negara-negara kita. Jadi, apa salahnya Yang Berhormat kalau kita menuju ke arah itu? Biar mereka sedar sikit. Dan akhir sekali saya nak ucap terima kasih. Sawit merah tu saya minum tadi, saya rasa macam nak balik cepat pula hari ni. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Senator. Saya menghargai pandangan Yang Berhormat. Sebenarnya saya tak pernah dengar Yang Berhormat Menteri Pertahanan kata nak beli kapal terbang fighter jet dari Perancis. Yang saya tahu yang dia telah pergi ke Iran dan dia akan pergi ke Rusia. Kerana negara Rusia kata mereka sudi beli lebih minyak sawit dari Malaysia. Dan saya rasa yang Menteri Pertahanan kita ini tengah berunding dengan pihak sana macam mana boleh kita jual sawit ataupun kita boleh juga mempertimbangkan yang senjata ataupun kapal terbang dari negara Rusia. Yang cadangan berkenaan dengan melalui platform ASEAN itu kan, memang kita dah bekerjasama dengan negara-negara ASEAN. Untuk makluman Yang Berhormat, pada awal tahun ini sepatutnya satu persetujuan di antara negara-negara ASEAN
dengan Kesatuan Eropah itu yang dipanggil strategic partnership, strategic partnership yang agreement itu yang sepatutnya telah ditandatangani oleh EU dan juga ASEAN. Tapi atas pantahan daripada Indonesia dan juga Malaysia kerana yang cara EU mendiskriminasi minyak sawit kita, jadi yang strategic partnership agreement itu tidak ditandatangani oleh pihak ASEAN dengan pihak EU. Ini kita memang lihat ini menunjukkan yang jiwa ASEAN. Semua ini tidak dibuat kerana masalah minyak sawit. Jadi kita akan teruslah menggunakan platform ASEAN untuk menyuarakan ketidakpuasan kita ni kepada pihak EU. Sebenarnya saya akan pergi ke Eropah untuk misi pada akhir minggu ini. Saya akan pergi ke beberapa negara berjumpa dengan menteri-menteri di negara-negara Eropah dan membentangkan kepada mereka yang tuduhan yang dilemparkan oleh mereka terhadap Malaysia adalah tidak benar. Kerana di Malaysia kita masih ada lebih 50% keluasan tanah Malaysia ini adalah di bawah liputan hutan. Ini kita memang sudah kekal dan kita saya juga nak bentangkan kepada mereka sebenarnya dalam tempoh 20-30 tahun ini Malaysia kita dah tanam balik banyak pokok jenis hutan. Jadi saya sudah dapat angka ini, jadi saya nak bentangkan kepada mereka, tuduhan mereka yang kata kita melakukan penyahutanan adalah tidak benar, tapi sebaliknya kita dah tanam balik banyak pokok, ini tidak termasuk ladang hutan yang ditanam untuk dibala. Dan selain itu, saya rasa yang kita ni, Malaysia ni, kita haruslah juga lakukan yang betul lah. Saya rasa yang bila kita lawan dengan Eropah, ada dari segi persepsi tau. Kerana rakyat sana yang di sebelah sana itu ramai tidak pernah datang ke Malaysia. Mereka juga tidak tahu perbezaan di antara Malaysia dan Indonesia. Jadi kita nak pergi, saya rasa yang messaging, komunikasi kita ini haruslah diperbaikkan lagi. Ini semua usaha yang saya tengah lakukan. Jadi yang pada bulan lepas, kementerian saya dan saya dah pergi ke negeri Sabah. Kerajaan Sabah dah bagi kita satu tempat, yang satu hutan yang telah merosot. Kita akan pergi tanam 1 juta batang pokok. Dan saya nak wawakan usaha ini, yang mana 1 juta batang pokok, 1 million trees adalah ditanam oleh pemain industri sawit. Dan selain itu, pihak MPOC juga telah pun menderma 1.5 juta ringgit kepada Sabah Wildlife Department untuk sebagai bantuan kita ini untuk buat kajian terhadap bilangan orang utan dan juga pygmy elephant di negeri Sabah. Dan kita akan nak ambil semua yang kajian ini untuk bentangkan kepada pihak Eropah, nak tunjukkan kepada mereka yang bilangan orang utan di Sabah ni memang tidak kurang, tapi sebaliknya tambah. Jadi kita perlu semua kajian ini dilakukan, baru kita boleh bentangkan. Jadi saya rasa yang industri sawit kita ini juga perlu buat yang betul. Kerana di EU sekarang dah mereka panggilkan isu seperti 3-MCPDE, yang mana kata yang dalam minyak sawit ataupun semua minyak sayuran ada elemen yang tidak kurang tulen, dan mereka nak adakan minyak sayuran yang tulen termasuk minyak sawit sehingga 1.25 ppm. Jadi semua ini kementerian saya dah adakan satu perjumpaan dengan POMA yang Persatuan Kilang Sawit, dan beritahu mereka kita semua haruslah bekerjasama. Kita haruslah keluarkan minyak sawit yang premium grade. Ini mesej yang kita hantar pada mereka. Jadi kalau ini adalah standard yang ditetapkan oleh Eropah, kita mesti cuba mengikut standard mereka kalau kita nak ekspor minyak sawit kita ini ke pasaran Eropah. Jadi semua ini kita tak tengah buat. Dan juga untuk makluman yang berhormat, Senator, Kabinet telah luluskan 4 cadangan daripada kementerian saya. Nombor 1, kita akan hadkan pengeluasan ladang sawit. Jadi sehingga 6.5 juta hektar. Pada sekarang ialah 5.85 juta hektar.
Dan saya rasa ada tibanya masa kita perlu hadkan pengeluasannya supaya kita gunakan benih-benih yang hasilkan minyak sawit yang lebih, yang dengan kualiti yang lebih baik. Dan bukan kita tak perlu lagi kembangkan keluasan ladang sawit kita ni. Yang kedua ialah larangan untuk buka lagi hutan, khususnya hutan simpanan kekal untuk tanam sawit. Yang ketiga ialah larangan untuk tanam pokok sawit di tanah gambut, peat soil. Kerana ini memang satu isu yang besar di negara Eropah. Dan keempat ialah kita nak bukakan peta ladang sawit kita ni. Siapa mau cari mana adalah peladangan sawit, kita bagi peta kepada mereka, atau mungkin mereka boleh mencapai tahu dia melalui internet dan sebagainya. Kita tengah runting dengan pihak pejabat tanah, kita nak tunjuk ketelusan kita ni. Jadi semua adalah langkah-langkah yang telah dijalankan oleh kementerian saya dan tengah dijalankan oleh kementerian saya. Dan saya juga minta ke semua ahli-ahli berhormat senator kita ni yang sudah dapat minyak sawit merah daripada kementerian saya ni, beri kerjasama penuh. Bila kementerian saya lancarkan kempen Sayangi Sawitku, saya juga nak menyeru ke semua senator di Dewan ini juga beri kerjasama, buat sesuatu lah di kawasan ke ataupun dalam organisasi yang berhormat itu, dan beri taklimat tentang kebaikan khasiat minyak sawit kepada orang ramai. Sebenarnya yang berhormat senator juga boleh dapat kerjasama daripada cooking oil company macam hari ini santan sawit dan minyak sawit sampel semua ini kita juga minta daripada syarikat-syarikat ini sebagai satu usaha promosi kepada atas produk mereka. Dan kalau yang berhormat perlu apa-apa bentuk kerjasama, pihak MPOC pegawai saya juga sudi akan membantu anda untuk mengadakan taklimat, memberi ceramah ataupun mengadakan aktiviti secara bersama. Dan yang kedua, kementerian saya menghargai setiap saranan, cadangan dan pandangan ahli-ahli berhormat senator di Dewan Yang Mulia ini. Sebelum duduk saya lagi. mengerti. Saya nak bagi cadangan yang kelima. Kabinet dah lulus 4, saya nak bagi cadangan yang kelima. Botol minyak ni kalau boleh dengan izin user friendly sikit. Saya duduk bersama dengan Yang Berhormat Senator Laksmana, tak ada. Dia nak buka tadi, dia nak cabut, tak boleh. Bayangkan, Laksmana tak boleh cabut. Macam mana saya nak cabut? Kalau dah Laksmana pun dah tak boleh nak cabut, orang macam saya yang prebet ni nak cabut macam mana? Cuba bayangkan, tolong betulkan botol tu, insya-Allah kita akan cuba bantu untuk pasarkan. Terima kasih. Terima kasih, Berhormat. Saya akan panjangkan yang masalah yang begitu serius ini kepada pihak pengilang minyak sawit merah itu. Terima kasih. Saya bagi pihak Kementerian Industri Utama mengucapkan terima kasih atas pandangan dan cadangan yang telah dikemukakan, dan sesungguhnya pihak kementerian akan mengambil tindakan susulan sewajarnya terhadap semua isu, saranan dan cadangan yang dibangkitkan dalam perbahasan ini. Sekian, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Yang Berhormat Menteri dan juga kepada Menteri kerana sudi datang sendiri untuk menjawab perbahasan titah ucapan tuanku. Dipersilakan